Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kumpulan kami akan membentangkan yakni tugasan kedua bagi pengajar fiqh, yakni pembentangan mengenai masalah ataupun isu untuk pembahagian dan pengiraan harta pusaka. Baiklah, jadi saya selaku pembentang yang pertama sebelum kita masuk kepada isu ataupun kes bagi pengiraan faraid ini, eloklah kalau kita mengenal terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan ilmu faraid. Ya, ini pengenalan ilmu faraid. Jadi mari kita lihat. Baiklah, bagi definisi, okey, faraid ini berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab yang asalnya daripada perkataan fardu yang bermaksud at-takdir yang ditentukan. Maknanya faraid ini berasal daripada kata dasar fardu yang bermaksud yang ditentukan, yang at-takdir. Lepas tu dia kata al-ilmu faraid adalah ilmu pembahagian harta pusaka, iaitu pewarisan atau ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Ia adalah gabungan kaedah fiqh dan matematik yang membolehkan hak setiap waris diketahui daripada pengiraan yang dilakukan. Maknanya ilmu faraid ini dia adalah gabungan lah daripada ilmu fiqh ini sendiri dan juga ilmu matematik. Sebab apa ada ilmu matematik? Sebab ia berkaitan dengan pengiraan hak harta pusaka. Bila pengiraan mestilah berkaitan dengan ilmu matematik. Itu definisi secara dasarnya lah. Seterusnya, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haqqu al-fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li'ula rajulin dzakar." Yang bermaksud, hendaklah kamu berikan fardu-fardu kepada ahlinya, yakni faraid inilah harta pusaka ini. Apa yang berbaki maka untuk lelaki yang lebih utama, riwayat Al-Bukhari. Okay, dalam hal yang berkaitan gugurnya hadis berkenaan mengatakan bahawa kewajipan ataupun tuntutan ilmu faraid ini perlu dilaksanakan dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan kat sini apa yang berbaki ni, apa yang asabah ni mestilah diberi keutamaan pada orang lelaki. Mana orang lelaki ni dia punya pembahagian harta lebih banyak daripada orang perempuan. Ini adalah hadis sebagai hadis tentang tuntutan fardu fardu kifayah bagi ilmu faraid. Okay, sekarang kita akan lihat dua golongan yang akan gugur hak faraid. Yakni ada dua, yakni orang yang membunuh dan juga orang kafir. Bagi orang membunuh, yakni al-qatilu la yarith, yakni pembunuh ni tidak akan mewarisi harta pusaka, yakni riwayat At-Tirmizi. Golongan yang kedua, yakni orang kafir. Ini la yarisu al-muslimu al-kafira walal kafiru al-muslimu. Yang ini orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya dua golongan ni takkan dapat hak pewarisan yang ditekankan dalam Islam lah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepentingan ilmu faraid. Apa kepentingan dia? Okay, ilmu faraid adalah salah satu daripada cabang ilmu fiqh yang sangat diambil berat dan dipandang tinggi dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menuntut kita mempelajari ilmu faraid dan tidak mengabaikannya. Okay, manakala hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu al-fara'idha wa 'allimuha an-nas فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول ما ينتزع min ummati." Yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Riwayat Ibnu Majah. Maknanya kepentingan kat sini, ilmu faraid adalah dikatakan kat sini adalah ia merupakan setengah daripada ilmu. Maknanya ilmu faraid ini sangat besar, cabang sangat besar. Maknanya keperluan ilmu faraid ini sangat diperlukanlah, sangat perlu. Dan Nabi pun berkata, bersabda bahawa ilmu ini telah dilupakan. Macam kita tahu, zaman sekarang ni jarang kita nak dapat orang yang betul-betul faham tentang faraid. Sangat susah, kan? Kita sendiri pun susah nak tahu apa ilmu faraid secara mendalam. Kita hanya tahu secara asas sahaja. Okey.
Seterusnya mari kita lihat faedah ilmu faraid. Yang ini ia merupakan tuntutan fardu kifayah kepada umat Islam supaya ilmu ini tidak dilupakan. Maknanya ilmu faraid ini merupakan fardu kifayah. Seterusnya, ia mengelakkan waris atau sesiapa sahaja memakan harta secara haram. Maknanya dengan adanya ilmu pembahagian harta ini, jadi kita tahulah setiap waris ni ada bahagian masing-masing. Jadi taklah berlaku ketidakadilan ke, kan, orang mengambil harta sesuka hati ke, kan. Itulah kepentingannya ilmu faraid. Yang ketiga, ia mendidik waris supaya tidak bersikap tamak haluba dan merampas hak orang lain, macam saya cakap tadi dah. Seterusnya, ia menghindarkan salah faham dan mengelakkan terputusnya hubungan silaturahim. Dan yang terakhir, ia menyegerakan agihan harta pusaka dan membuat perancangan harta semasa hidup. Itu adalah antara beberapa lah faedah ilmu faraid. Baiklah, yang seterusnya, apabila kita cerita tentang ilmu faraid, mestilah ia cerita tentang pembahagian harta pusaka. Jadi antara rukun-rukun dia adalah ada 3, yakni yang pertama si mati, yang kedua waris dan yang ketiga harta. Maknanya 3 mesti kena ada lah. Okey, yang pertama adalah si mati. Si mati inilah orang yang meninggal dunia dan diwarisi hartanya. Yang kedua adalah waris, yakni orang yang berhak menerima pusaka sama ada dengan sebab perkahwinan, keturunan, pembebasan hamba dan Islam. Dan yang terakhir mesti ada harta lah. Yang ini segala apa yang menjadi kepunyaan si mati semasa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang dalam miliknya setelah dia mati. Inilah rukun-rukun pusaka. Yang ini pembagian harta pusaka ni mesti ada 3 perkara ni lah wajib. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis waris. Maknanya jenis-jenis waris yang akan dapat pembahagian harta pusaka si mati. Yang ini secara asasnya ada 2 lah, secara umumnya ada 2. Yang ini waris fardu ataupun yang dikenal sebagai ashabul furud, ataupun yang kedua adalah ansabah. Baiklah, waris fardu. Okey, secara umumnya menurut istilah ilmu faraid, waris fardu ni merupakan kadar bahagian harta pusaka yang akan diwarisi oleh seseorang waris yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Maknanya ashabul furud ni ataupun waris fardu ni dia dah ditetapkan oleh syarak, dia punya kadar bahagian tu berapa. Kadar bahagian waris-waris fardu adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebanyak 6. Ada 6 bahagian, yakni 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 2/3, 1/4, 1/6 dan ada yang dapat 1/8. Maknanya golongan ashabul furud ni adalah golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Maknanya ini yang dah ditetapkan lah, memang dah ditentukan oleh syarak. Memang kena ikut. Ada 6 tu lah. Dia ada bahagian-bahagiannya. Ni saya hanya terangkan secara umum lah supaya kita tahu apa dia waris fardu. Seterusnya, waris yang tergolong sebagai waris fardu adalah suami atau isteri, ibu atau nenek, bapa atau datuk, anak perempuan atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa dan saudara seibu. Mereka lah golongan-golongan yang berada di golongan ashabul furud. Ini waris fardu. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah ansabah. Yang tadi adalah ashabul furud, mana golongan yang diutamakan lah sebab ia merupakan golongan yang telah ditetapkan oleh syarak. Ni kalau asabah dia golongan yang kedua, maknanya bawah bagi ashabul furud lah. Jadi apa dia yang dikatakan dengan asabah? Okay, menurut istilah ilmu faraid, asabah ni adalah waris-waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang telah ditetapkan. Maknanya asabah ni yang tak ditetapkan dalam syarak lah, maknanya tak ada dalam Al-Quran. Dia tak cakap dalam Al-Quran, yang tak ada ditetapkan oleh hukum syarak. Lepas tu, kadar bahagian waris asabah ialah sama ada mengambil semua bahagian dalam harta pusaka atau mengambil baik setelah diberi bahagian waris fardu atau tidak mendapat bahagian langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Maknanya asabah ni dia sama ada dia mengambil semua hartanya sebab tak ada ashabul furud kan, jadi semua asabah lah yang akan dapat, ataupun dia mengambil baki. Baki tu setelah semua bahagian ashabul furud dapat bahagian-bahagian dia dan ada baki, maknanya baki tu akan dibagikan kepada golongan asabah. Ataupun golongan asabah ni tak akan dapat apa-apa sebab maknanya telah cukup
bahagian tu semua dapat kepada ashabul furud. Mana ashabul furud telah conquer lah, telah dapat semua bahagian-bahagian tu. Jadi bila dah tak ada baki, maknanya golongan ashabah ni takkan dapat takkan dapat pembahagian harta. Itulah yang dikatakan dengan ashabah lah kat sini. Baiklah, sekarang kita akan lihat apabila tadi saya telah kongsikanlah, saya telah bentangkan tentang pengenalan ilmu-ilmu faraid. Apa yang secara umumnya, secara dasarnya, apakah ilmu-ilmu faraid. Jadi yang seterusnya kami akan masukkanlah kepada kes pewarisan ataupun isu yang berkenaan dengan pewarisan dan pembahagian harta pusaka, di mana kita perlu kepada pengiraan lah, di mana ini akan dibentangkan oleh rakan saya, yakni Muhammad Firdaus bin Rasmi. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan pembentangan berkenaan dengan situasi pembahagian harta pusaka. Okey, serba sedikit berkenaan dengan biodata diri si mati. Namanya ialah Miza bin Saman, umurnya 50 tahun dan dia bekerja sebagai CEO sebuah syarikat. Dan dia sudah berkahwin, mempunyai 2 orang isteri dan mendapat cahaya mata iaitu seramai 6 orang, 2 lelaki dan 4 perempuan. Selain itu juga, ia mempunyai seorang cucu lelaki hasil perkahwinan anak lelaki pertamanya. Selain itu juga, semati juga mempunyai seorang abang iaitu saudara sebapa lelaki dan juga saudara sebapa perempuan. Baik, jalan ceritanya ialah pada suatu hari Encik Miza telah pergi berjumpa dengan doktor pakar. Seterusnya, doktor pakar telah mengesahkan Encik Miza telah menghidapi kanser paru-paru tahap keempat. Encik Miza dimasukkan ke unit rawatan terapi. Selepas beberapa hari bertarung nyawa, Encik Miza telah meninggal dunia kerana kuman telah merebak di dalam paru-paru Encik Miza. Seterusnya, berkenaan dengan salasilah keluarga Encik Miza. Yang atas sekali ialah ibu kepada Encik Miza, yang atas bapa kepada Encik Miza, yang di sebelah sana saudara sebapa perempuan dia dan saudara sebapa lelaki dia. Kemudian Encik Miza berkahwin dengan seorang isteri yang bernama Fatimah, tetapi isteri pertamanya tidak dapat anak. Lalu Encik Miza berkahwin dengan isteri kedua yang bernama Aisyah dan telah mendapat zuriat seramai 6 orang, iaitu 2 lelaki dan juga 4 perempuan. Anak lelaki yang pertama bernama Ahmad, yang kedua bernama Abu, dan yang ketiga anak perempuannya bernama Zahirah, yang keempat namanya Ainul, dan yang kelima namanya Amirah, dan yang keenam namanya Siti. Dan selain itu juga, Encik Miza mempunyai cucu lelaki hasil perkahwinan anak pertamanya yang bernama Ahmad dengan pilihannya iaitu Munirah. Baik, selepas saja Encik Miza meninggal dunia, Encik Miza telah meninggalkan meninggalkan hartanya, iaitu satu rumah banglo yang bernilai sebanyak
RM879,000. Seterusnya, Encik Miza meninggalkan sebuah kereta BMW yang bernilai RM89,000. Seterusnya, sebuah motor NVX. Sebuah motor jenama NVX bernilai 13,000 dan 6 ekar tanah yang bernilai 500,000. Dan yang terakhir, wang simpanan Encik Miza sebanyak RM30,000. Jadi jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Encik Miza ialah sebanyak 1,511,000. Baik, seterusnya kita pergi kepada harta faraid semati golongan ashabul furud. Iaitu golongan ashabul furud ialah 2 orang isteri Encik Miza, ibu dan bapa Encik Miza. Seterusnya, golongan asabah, golongan yang mendapat asabah, iaitu 2 anak lelaki Encik Miza dan 4 anak perempuan Encik Miza. Dan yang terakhir sekali, golongan yang tidak mendapat faraid, iaitu golongan yang tidak mendapat apa-apa daripada harta Encik Miza, ialah cucu lelaki Encik Miza. Seterusnya, saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan, iaitu adik-beradik Encik Miza. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian harta pusaka, iaitu waris yang pertama iaitu isteri Encik Miza. Isteri Encik Miza mendapat 1/8 kerana mempunyai keturunan di bawahnya. Tetapi isteri Encik Miza harus dibagi, bahagian isteri Encik Miza harus dibahagikan kepada 2 bahagian kerana Encik Miza mempunyai 2 orang isteri. Seterusnya, ibu Encik Miza mendapat 1/6 kerana Encik Miza mempunyai keturunan, iaitu anak lelakinya, anak perempuan. Itu keturunan Encik Miza. Seterusnya, kita pergi kepada bapa Encik Miza. Bapa Encik Miza mendapat 1/6 sama juga kerana ia mempunyai keturunan di bawahnya. Terus kita pergi kepada golongan asabah, iaitu anak lelaki dan anak perempuan Encik Miza akan mendapat asabah, iaitu asabah bil ghairi, yang bermaksud bahagian lelaki 2 kali melebihi bahagian perempuan. Maknanya anak lelaki Encik Miza akan mendapat lebih daripada anak perempuan Encik Miza. Seterusnya, cucu lelaki Encik Miza. Cucu lelaki Encik Miza tidak dapat mewarisi harta kerana dihijab oleh anak lelaki Encik Miza ni. So, cucu lelaki Encik Miza ni tidak mendapat apa-apa daripada harta Encik Miza. Seterusnya, saudara sebapa lelaki Encik Miza pun tidak dapat apa-apa daripada harta peninggalan Encik Miza kerana ia dihijab oleh anak lelaki Encik Miza. Dan yang terakhir sekali, saudara sebapa perempuan pun tidak dapat apa-apa kerana dihijab oleh anak perempuan Encik Miza. Maknanya di sini cucu lelaki, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan tidak mendapat apa-apa harta yang ditinggalkan Encik Miza kerana ada golongan yang lebih layak mendapat, iaitu golongan ashabul furud dan juga golongan asabah. Baik, seterusnya saya akan berikan penerangan selanjutnya, iaitu pengiraan harta faraid kepada saudara Muhammad Haziq.
Baiklah, kembali lagi bersama saya Ahmad Izzat. Okey, baiklah, seterusnya, sebentar tadi macam kita lihat, kita sudah dengar tentang penerangan tentang isu salah silah latar belakang bagi si mati kan. Jadi saudara Firdaus juga sudah menerangkan tentang pembahagian-pembahagian harta pusaka yang akan mereka dapatlah. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini dengan untuk menceritakan ataupun membentangkan tentang pengiraan pembahagian harta pusaka. Okey, jadi ini adalah draftnya. Okey, secara dasarnya, hanya ini sahaja golongan-golongan yang akan menerima hartalah. Uh, Macam kita lihat, dua orang isteri yang ini 1/8, ibu 1/6, bapa 1/6, anak lelaki asobah dan 4 anak perempuan adalah asobah. Maknanya ini sahaja yang layak untuk mewarisi harta. Okey. Okey, dengan pembahagian ini, kita tak nak kira terus. Jadi saya telah melakukan pembesaran pepecahan tersebutlah untuk memastikan setiap orang tu dapat dengan secara senanglah untuk kita kira, yang ini dengan cara okey, macam kita lihat, kat sini ada pembahagian 24, ada pembahagian 192. Bagaimana cara saya menggunakan kaedah pengiraan ini? Okey. Okey, asal masalah adalah 24. Kat ni ada 24 kan? Asal masalah adalah 24 dan dikira dengan menyamakan pembawah untuk semua kumpulan waris fardu. Okay, setiap waris fardu mendapat bahagian seperti berikut, iaitu isteri 1/8, ibu 1/6, bapa 1/6. Maknanya bila kita dah samakan, semua tu akan dapat per 24. Jadi, bahagian anak asobah untuk anak lelaki dan anak perempuan adalah baki daripada saham untuk waris fardu. Maknanya macam kita lihat, macam kita tahu, asobah ni adalah merupakan baki bagi yang tinggal lah. Maknanya kita kira dulu apa waris fardu, bila ada baki, baki tu akan dibahagikan kepada asobah yang tinggal. Okey, macam kita tahu, uh, yang macam kita tahu, dia punya pembahagian bawahnya adalah 24, jumlahnya adalah 24. Jadi bila kita tolak dengan waris fardu, maknanya kita tambah dulu waris fardu. 4 campur 3 campur 3, jadilah 11. Jadi 24 tolak 11 dapat 13. Maknanya bakinya adalah 13. Maknanya 13 tu akan dibahagikan kepada asobah yang tinggal, yang ini anak lelaki dan juga anak perempuan. Okey, itu kita dah dapat dah cara pengiraan untuk 24. Kan, macam 24 kat sini. Okey, untuk kotak yang seterusnya macam kita lihat, ada pembahagian 192. Kenapa saya buat 192? Okey, macam kita tahu asal masalah adalah 24. Tetapi 24 ni akan menimbulkannya pecahan. Sebab apa? Maknanya tak boleh ada nombor bulat lah. Tak boleh kira terus sebab akan ada pecahan. Sebab apa? Sebab 3 saham tidak dibahagikan kepada 2 orang isteri. Macam kita lihat tadi, uh, apa uh, isteri tu akan dapat 3 bahagian sahaja, tapi jumlah isteri hanya 2 orang. Maknanya kita tak boleh nak bahagikan lah. Maknanya kita tak boleh susah lah kita nak bahagikan untuk 2 orang isteri tu sebab hanya ada 3 pembahagian. Ha. Lepas tu pada pembahagian asobah, 13 saham tidak boleh dibahagikan kepada 8 kepala. Sebab dia ada 13 baki tu, macam mana kita nak bahagikan semua tu secara mudah, tak boleh kan? Okey, sebab itu asal masalah dibesarkan. Sebab tu asal tu saya besarkanlah daripada 24 hingga 192. Supaya setiap waris ni dapat dapat pembahagian tanpanya ada pecahan. Maknanya mudahlah untuk kita lihat setiap orang ni dapat berapa. Okey. Okey, bila saya nak buat pecahan tersebut, beginilah cara pengiraan saya. 3/24 darab 88. Maknanya setiap pembahagian bawah tu akan mendapat 192. Maknanya jumlah keseluruhan asal masalah tu adalah 192. Maknanya ada 192 pembahagian lah. Uh, Macam kita lihat kat sini adalah pengiraan yang telah saya lakukan. Okey. Macam kat sini, 2 orang isteri akan dapat 24 daripada 192 pembahagian. Ibu 32 pembahagian. Bapa 32. 2 anak lelaki 52 pembahagian. 4 anak perempuan 52 pembahagian. Okey. Okey, macam tu, itulah kaedah untuk saya mengira agar setiap orang tu dapat pembahagian yang sama rata tanpa ada pecahan. Okey. Okey.
macam kita lihat, saya dah kirakanlah untuk setiap orang pembahagian tu dapat berapa per 192 pembahagian kan. Okey, macam kita lihat dekat kotak yang terakhir tu adalah untuk setiap seorang. Okey, macam kita dah tahu, macam kita tengok kotak sebelumnya, kalau dua orang isteri akan dapat 24 pembahagian daripada 192 pembahagian. Okey, saya buat kotak baru untuk saya tentukan setiap seorang, pembahagian setiap seorang. Macam ni, untuk dua orang isteri 24, kalau setiap seorang saya bagi dua lah. Jadi setiap seorang isteri akan dapat 12 bahagian daripada 192 pembahagian. Okey, macam ibu ada seorang je lah, so sama je lah 32 pembahagian. Bapa pun seorang, so sama 32 pembahagian. Okey, kalau untuk anak lelaki, macam kita tahu dia ada 52 pembahagian. Maknanya anak lelaki akan dibahagi dua lah. Maknanya anak lelaki akan dapat 26 bahagian setiap seorang sebab anak lelaki ada dua orang. Okay, kalau untuk anak perempuan sama juga 52 pembahagian, tapi ia dibahagikan kepada 4 orang sebab anak perempuan ada 4 lah kat sini. Sebab tu ia hanya dapat 13 pembahagian. Lagipun anak perempuan ni akan dapat kurang sikit daripada lelaki punya pembahagian. Sebab tu kalau kita lihat kat sini, anak lelaki dapat 2 kali ganda lagi besarlah, 26 pembahagian setiap orang, manakala anak perempuan akan dapat 13 bahagian saja setiap orang. Okey. Okey, sekarang saya dah terangkanlah tentang pembahagian harta. Sekarang mari kita lihat pengiraannya lah, ni pembahagiannya lah. Okey. Okey, hasil pengiraan. Okey, inilah hasil pengiraan yang telah saya lakukan. Okey, macam yang kita tahu, jumlah harta yang ditinggalkan si mati adalah sebanyak RM1,511,000. Okey, macam tadi saya dah buat dah buat jadual pembahagian harta, maknanya pecahan pembahagian tu lah. Maknanya mudah untuk kira terus setiap orang dapat berapa. Okey, inilah dua pembahagian yang telah saya lakukan lah. Okey, macam kita lihat kat sini, isteri ini pembahagian 1/8 bersamaan dengan 12 daripada 192 pembahagian akan mendapat sejumlah RM94,437.50. Sama juga dengan isteri yang kedua. Maknanya senang bila kita dah buat jadual pembahagian pecahan tersebut, mudah untuk kira terus daripada jumlah harta yang ditinggalkan si mati. Atau untuk isteri, kalau macam ibu, ah, akan mendapat RM251,833.33. Sama juga dengan bapa sebab ibu dengan bapa pecahan pembahagian harta adalah sama. Okey, untuk anak lelaki, setiap seorang akan dapat RM204,614.58. Sama juga dengan anak lelaki yang kedua. Tapi untuk anak perempuan hanya akan dapat RM102,307.29 setiap seorang. Okey, macam kita dapat lihat kat sini, cucu lelaki, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan tak akan dapat sebab terhalangnya dengan asobah. Sebab mereka tak layak lah. Ini sudah dibentangkan oleh saudara Firdaus. Jadi itu sahaja yang boleh kita lihat tentang pengiraan pembahagian harta pusaka. Jadi kat sini boleh kita lihat bahawa setiap orang akan mendapat pembahagian harta pusaka dengan adil. Jadi kesimpulan yang boleh kita simpulkanlah dengan isu pembahagian harta pusaka si mati ni, kita dapat lihat bahawa agama Islam ni adalah agama yang adil. Maknanya Allah ni dah tentukan setiap orang ni ada pembahagian masing-masing. Kita ni sebagai umat Islam, hamba Allah ni tak boleh nak menidakkan apa yang Allah sudah tentukan. Itulah Allah dah tentukan untuk setiap orang. Ada hikmah. Kenapa isteri dapat 1/8, kenapa ibu dapat 1/6. Maknanya setiap yang telah ditentukan tu ada hikmahnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam mestilah patuh dengan syariah Allah, syariah Islam. Janganlah kita memandai-mandai atau tidak puas hati ke apa ke kan. Janganlah kita akan ada perasaan macam tu. Jadi dengan ini itu sahaja daripada saya, daripada kumpulan kami, yang ini saya Ahmad Izzat dan juga Muhammad Firdaus. Dan saya juga ingin memohon maaf atas kekurangan daripada ahli kelas kami. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.